Okey, kita dah live seperti biasa. Assalamualaikum semua. Hai. Assalamualaikum. Kak Zaidah berserba biru hari ni. Okey, terus ada yang masuk. Ustazah. Okey, Tazkirah ya tengah hari ni kita. Tazkirah termosa hari ni. Okay. Okay, thank you so much for tuning in. Ramai juga I rasa menunggu Tuhan. Sebab ramai juga yang terus masuk ni. Terima kasih banyak-banyak menunggu Okay, thank you so much. Kita harap Cik Zahir ada tonton ni hari ya. Sebab saya sebut semalam ingat nak buat minggu depan. Tapi macam terasa pula Cik Zahir nak makan ni hari. Okay, itu yang saya cuba buat tengah hari ni lah ya. Okay, so hari ni adalah resepi requested by Cik Zahir Yusof. Resepi apa ni Kak Zaidah? Okay, temosa. Cik Zahir enjoy tadi temposa. Jadi bila bel sebut temposa, saya memang tak dapat tangkap bunyi itu. Yang sebenarnya temosa. Temosa. Orang kampung macam silent B lah. Temosa. Tembosa pun dia. Pronunciation dia antara tembosa dengan temosa. Yes. Dia tepung bawang aja, kari pap je ya. Okay, thank you so much for tuning in. Seperti biasa kita tunggu sikit je kita mulakan. Okay, Alhamdulillah. Okay, untuk Facebook kita dah ada title kat situ, kita masak apa hari ni, temosa. Okay. Farida Muhammad Arif kata yes, betul, I teka. Thank you so much kan. Tengok barang pun mungkin dah tahu dah kita nak buat apa. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih doa-doa daripada viewers. Alhamdulillah saya sihat hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Semalam tak sihat ya. Dugaan betul. Bulan ni. Lagipun anyway kan guys, dia kena kita rest. Anyway, sekarang ni dengan kita punya cuaca jerebu ni berjaga-jaga. Betul, kurangkan outing, banyak minum air. Outdoor activity semua kena cut down lah. Betul. Bahaya ya. Orang dah sakit, nak baik bukannya senang ya. Ramai juga affected kali ni. Saya pun ada juga sikit, tapi saya banyak minum air, saya tak keluar. Lepas balik pukul 5 saya tak keluar dah. Okay, so vitamin C pun kena make sure sentiasa maksudnya vitamin C tu kena consume lah. Okay. Alright, rasa dah ramai dah masuk ni. So kita teruskan lah Kak Zaidah. Jom masak dengan Kak Zaidah dengan resepi temosa hari ni. Okay, jom. Okay, tengah hari ni resepi kita temosa. Cik Zahir Yusof dah masuk. Cik Zahir, kita dapat temosa Cik Zahir. Kalau tak salah lah ya, sebutan saya ialah temosa ya. Mungkin ada orang cakap tembosa. Temposa pun ada ya. Tapi kalau saya dari kecil dulu saya sebut temosa. Laju temosa tu. So ejaan dia pun lebih kurang samalah ya. So okay, temosa ni yang sebenarnya kalau memang saya duduk dulu di kawasan nelayan. Biasanya temosa ni inti dia dekat dalam ikan ya. Betul-betul isi ikan. Dia tak ada campur dengan kentang, tak ada apa. Ikan dengan kelapa. Ya, dia tak sikit harga. Tapi mungkin kebanyakan perempuan tak berapa suka dengan isi ikan ya. Tak macam orang Pantai Timur, dia orang memang itu adalah makanan dia ya. So hari ni Kak Zaidah buat temosa inti daging. Mungkin perempuan boleh cubalah ya. Okey. Bahan-bahan untuk temosa, untuk dough dia ya. Saya guna 500 gram tepung gandum. Okey, 500 gram tepung gandum. 1 sudu makan margarin, 1 sudu makan shortening. Shortening ni lemak sayur ya. 1 sudu teh garam. Minyaknya saya kena double check lah minyaknya. Saya pun dah tak ingat. Air 180 kalau tak silap. Sekejap ya. Bel ada buku tadi. Sekejap ya. Boleh lupa pula. Dekat belakang. Okey, saya ulang lagi sekali ya. 500 gram atau setengah kilo tepung gandum. 1 sudu makan margarin. Margarin tak kisahlah apa-apa brand ya. 1 sudu makan shortening. 1 sudu teh garam.
Airnya 150 gram minyak masak. Ya, ni minyak masak, tak kisahlah. Minyak Kak Zara pakai minyak masak cap buruh ya, biasa. Kemudian 180 gram air. Air biasa, air kosong ya. Ni untuk dough dia. Okey, kemudian untuk inti dia Kak Zara guna minced beef ataupun daging kisar. Daging kisar. Banyak mana terpulanglah kepada perempuan ya. Kalau you suka more daging, you letak daging lebih. Kalau suka kentang lebih, you letaklah kentang lebih ya. Kak Zara pakai yang brand Ramly tu ya, yang macam burger tu. Ya, satu paket tu. Kemudian 2 biji kentang, you dice dia halus ya. Dadukan dia kecil supaya dia cepat empuk. Okey. Kemudian 2 ulas bawang besar yang sedang, juga dice kan ataupun cubekan dia. 2 ulas bawang putih cincang. Kita guna daun sup dan sedikit daun bawang, juga dimayang halus. Okey, kita guna rempah ya. Kak Zara guna rempah yang mix yang 5 spice tu. Ya, yang dulu saya masak saya dah lupa tadi. Yang saya masak 5 spice tu ya. Okey. Kemudian saya tambah sedikit dengan 1 sudu teh jintan halus dan 1 sudu teh jintan kasar. Ini semua dah disangai dan digoreng, disangai dan dikisar halus. Ataupun kalau you tak ada macam ni, boleh guna powder. Ya. Ni 5 sekawan tu, Kak Zara ambil 1 sudu makan, 5 sekawan. 1 sudu teh jintan halus, 1 sudu teh jintan kasar. Ya. Okey, kita guna juga sedikit bawang goreng untuk intinya dan lada sulah untuk pedas. Kalau perempuan nak letak carrot pun boleh ya, tapi saya tak letak carrot hari ni lah ya. Kalau you nak letak cili merah cincang pun boleh ya. Cuma Kak Zara tak letak apa-apa. Saya nak warna intinya warna gelap ya. Okey, daging tu berapa Kak Zaida? Daging satu tu tadi rasanya berapa ya? Satu pack Ramly. Satu pack Ramly kecil tu yang 4 segi tu. Ya. Terpulang kalau you rasa nak makan daging saja, nak letak kentang sikit pun tak ada masalah ya. Kentang lebih kurang 2 biji. 2 biji kentang. Okey, kita nak mengandun dia punya dough dulu ya, sebab dough dia ni kena rehatkan dulu. Ada yang tanya ni, ada beza ke temosa dengan semosa? Adik-beradik ke? Mila Umar tanya. Adik-beradik lah, tapi lain mak lah. Semosa dia buat dengan kulit popiah. Lain ya. Okey, kita perlu cairkan dulu minyak. Minyak masak ni. Ya, minyak masak bersama dengan margarin yang 1 sudu tadi. Shortening ataupun lemak sayur ya. Dan garam. 1 sudu teh garam. Zana Zahar tanya, sama tak dengan epok-epok? Epok-epok pun sama lah. Tapi tembusa ni tembusa ni dia mostly dia dalam dia inti ikan ya. Tembusa ni. Tapi saya tak tahulah Cik Zahir yang minta yang isi ikan ke yang ni ya. Tapi saya rasa mungkin ramai yang tak berapa suka makan dengan ikan. Dengan ikan ya. Jadi saya buka ke berapa daging gemar lah mungkin. So Cik Zayu kata thank you, Alhamdulillah. You are most welcome. Zainul M. Kasim kata epok-epok bulat, orang Johor isi daging. Tembusa ni orang dulu-dulu. Sebelum epok-epok rasa saya orang panggil tembusa ya. So beza bukan semosa, dia adalah temosa. Semosa kita pakai kulit apa tu Kak Zaida? Kulit popiah. Kulit popiah. Dalamnya kari ya. Filingnya tu kari. Okay, kita perlu cairkan ya hingga semua larut. Zahidah Wahid, Rise and Shine from Perth. Sounds interesting temosa ni ya. Ya saya. Thank you so much orang Perth for tuning in. Okay, ni ya dah cair semua. Kita akan
tuang ke dalam tepung ni. Semua sekali. Okey. Panas-panas ya. Panas-panas. Okey, boleh nampak Okay. Nana Azana tanya, Kak Zaidah daging tu tak perlu basuh ke? Basuh, kena basuh. Ni saya dah basuh. Kena basuh ya sebab dia ada darah. Basuh atas strainer, jangan basuh kat dalam periuk itu kadang habis dia terikut air. Dia taruh atas strainer macam ni ya, atas tapis. Kemudian dibuang. Kena basuh ya sebab dia ada darah ni. Darah dia tu kita kena buang lah. Saya dah basuh dah ya dan saya dah toast. Mizan Adlia, wah sedap ni. Yang inti ikan tu selalu orang Ganu yang buat ni. Boleh guna inti ready made serunding ikan tak? Serunding ikan tak sedap. Dia kena letak inti ikan tu. Ikan tu dimasak. Saya mula-mula tadi nak ajar ikan tapi saya tengok ramai antara perempuan yang tak berapa makan ya. Kalau inti ikan mungkin ada yang budak-budak muda dia tak biasa makan ya. Kalau yang inti ikan tu. Tu yang saya buat daging ni. Okey, kita akan gaul dulu semua, kemudian baru kita masukkan airnya. Okey, Sis Dayan Badari ada hari ni. Hai, ramai tak nampak. Okey, Sis Dayan letakkan resepi saya dah pinkan tu. Resepi temosa. Okay. Dia letak dekat dalam kurungan macam karipap. Macam karipap ya. Okey, kenapa Kak Zaidah? Zaidah? Semua tahu karipap, sebut karipap ya. Okey, masukkan air sedikit-sedikit. Dan diuli. Sikit-sikit ya, jangan tuang semua. Okey, resepinya 500 gram gandum, 1 sudu makan margarin, 1 sudu makan shortening, 1 sudu teh garam, 150 gram minyak masak dan 180 gram air untuk dia punya dough Okey, untuk dia punya inti, daging kisar ramli 1 paket. 2 biji kentang di dadu, 2 ulas bawang besar di dadu, 2 bawang putih cincang, daun sup atau daun bawang dan daun bawang, 1 sudu makan rempah 5 spice, 1 sudu teh jintan halus, 1 sudu teh jintan kasar. Goreng bawang goreng, lada sula dan juga carrot optional katanya. Thank you so much my dear. Carrot optional ya, kalau suka letaklah ya. Kak Zaidah tak letak sebab saya nak nampakkan dia daging ya. Yes. Okey, kita uli dia hingga dia rata. Kemudian perlu rehatkan adunan ini ya. Ada yang tanya guna air apa? Air biasa. Air biasa ya. Mariana kata alhamdulillah dah cuba masak udang Thai green curry. Ni resipi semalam ya. Dia kata best. Sedap ya. Thank you. Alhamdulillah saya dah sihat. Terima kasih semua viewers ya. Thanks for tuning in. Nampak tu dia punya kulit dia tu. Nampak dah cantik kejadiannya Kak Zaidah. Kena uli sikit lah ya. Bagi dia betul-betul rata. Dia macam ni. Ya perempuan dia ada dia. Okey, kita perlu rehatkan dia sekejap. Rehat tu berapa lama Kak Zaidah? Sekejap lah, dalam setengah jam ke macam tu ya. Sementara ni kita buat inti ya. Okey, kita akan tutup dia supaya dia tak kering angin. Rehat dia dekat luar ya, jangan rehat dekat dalam fridge pula. Just rehat dia di at room temperature. Udah I segah epok-epok. Sayur kulit dia sama ke samosa orang JB betul? Dia sama je, epok-epok, karipap. Karipap tu sebenarnya karipap. Jadi shortcut jadi karipap. Okey, ramai juga yang baru masuk tanyakan kita tengah buat apa. Kita tengah buat temosa. 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 Beza ya temosa dan samosa. So hari ni kita buat temosa. Selalunya temosa ni inti dia ikan, tapi kali ni Kak Zaidah letakkan daging instead of ikan. Okay, Kamal Ana, Chef, saya beli red velvet cake satu tapi menyesal pula sebab tak cukup lah. Nak kena plan pergi KL lagi ni dari Singapore. Ya ke? Thank you so much. Kamal Ana, hari tu visit ya kita punya studio. Thank you so much. Okay, nanti datang lagi. Nanti insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okay, thank you so much. Okay. Kita nak buat intinya pula. Ya, intinya. Okay. Right.
Encik saya Yusof, my mother used to make dengan daging ayam atau udang kecil, but your potato does just look the same as hers. Nostalgia. Yes. Alhamdulillah. Zahir. Okay, so ni ala temosa ala Kak Zaidah temosa, sorry. Temosa. Temosa. Kita pun tak tahu pronunciation dia macam mana, tapi itulah rasa saya temosa Alright, ni saya tengah panas. Minyak jangan banyak tapi tak apalah kalau minyak terlebih sikit, nanti kita akan strain dia, kita akan tapis dia Okay, now kita akan tumis dulu bawang. JK kata nak tahu juga apa temosa sebab tak pernah dengar. Temosa tu tepung bawang lah. Tepung bawang bulat-bulat. Alright, kita akan tumis bawang putih dan bawang besar. Sekali masuk semua. Sekali je, ya. Safina Safi Hajar. Salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Saya dari Singapura. Alhamdulillah. Thank you very much berkongsi resepi. Kak, intinya sama seperti inti epok-epok ya? Sama je. Sama je ya. Epok-epok, temosa semua sama. Cuma kalau di Pantai Timur dia sebut epok-epok temosa, inti dia ikan ya. Encik saya Yusof kata ikan tak pernah pula, tapi sardin ada lah. Tapi kalau di Pantai Timur, di Terengganu, Kelantan ya, inti dia kebanyakan ikan ya. Isi ikan betul-betul, pure ikan. Dia tak ada kentang, tak ada apa. Ni ikan betul. Okey, ada ni lah Aisyah kata lawannya Kak Zaidah hari ni nampak kurus pakai baju tu atau memang dah kurus? Baju ni yang dah kecil. Saya dah naik, dah macam sapu nangka dah ni. Tu yang saya pakai tudung labu sikit. Aduh. Tak sangka pula dah lama tak pakai. Bila pakai dia dah macam sapu nangka. Bukan baju yang kecil, saya yang naik ya. Handir FN salam dari Brunei. Hai orang Brunei. Waalaikumsalam. Saya ada tengok semalam dekat TV. Thank you so much. Tengok Malaysia hari ini ya. Malaysia hari ini, wanita hari ini. Okey, Kak Zara masukkan daging bersama dengan kentang ya. Samila Seman, kat Thailand guna inti ikan tapi diorang letak kobis parut nipis-nipis. Ada juga ya. Kak Zara pun pernah makan tu yang ada kobis sikit ya. Tapi dia warna dia memang warna detok kelapa ya. Okey, kita masak ni sekejap hingga daging ni empuk together dengan kentang dia empuk. Lepas tu kita akan masukkan rempah ya. Okey, ada apa-apa yang nak bertanya tu? Ida Samia, salam Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Bella dah sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Langkawi kemarin dan hari ni jerebu dah agak teruk. Itulah dia. Makin teruk jerebu make sure ada mask ya, ada topeng untuk menahan daripada habuk-habuk yang tak sepatutnya masuk dalam lung kita So jadi itulah berjaga-jaga, berhati-hati. Banyak-banyakkan consume vitamin C Okey, kita masukkan garam sekejap, sikit dulu. Sekejap lagi pun kita rasa. Ramla Zaharin, mak saya panggil tepung goreng, bentuknya bulat. Bulat. Ini tepung goreng katanya. Masing-masing macam-macam. Bila Cik Dah cakap temosa tu, saya tak pernah dengar tu bila best bahasa baku. Dia pun mungkin tak pernah dengar temosa tu ya. Itu yang sebutan dia temposa. Jadi saya memang tak masuk langsung kepala saya apa temosa tu. Rupanya temosa. Temosa. Saya tak cakap tembosa. Saya cakap temosa. So silent B ejaan dia ada B. So silent B, temosa. Temosa. Nur Syazura, sebenarnya apa fungsi shortening? Sebab semua bahan ada nak buat temosa ni kecuali shortening. Shortening tak ada, tak apalah ya. You just letak je lah, jadi daripada 2 sudu jadi satu sudu jadikan 2 sudu margarin lah. Shortening tu bagi dia more jadi lebih crispy. Tapi jangan letak banyak sangat, dia tak sedap. Dia tak sama macam margarin ya. Cuma saya tambahkan sikit supaya dia punya soft tu lebih texture dia lebih better. Lebih lembut kulit dia.
Cik Zainal Arifin Hashim kata, oh not temusa but tembusa. Yes, dia punya ejaan ada B but the pronunciation silent B Ada orang sebut temusa, TEMOSA. Ya, kalau utara bahagian Pantai Timur dia temusa. Dia bukan tembusa. Okey, ada yang bertanya Zanaria Zahar, macam mana nak supaya tepungnya kekal rangup lama sehingga petang? Cubalah resipi kat Zaidan ni. Okey. Ya, cuba resipi kat Zaidan ni ya. Si Zain Badaria kata hari tu rempah 5 spice untuk masak ayam mandi kot. Barulah tahu apa guna rempah tu. Kak Zaidan pernah lupa nasi apa ya? Okey, ni saya masukkan semua rempah dia. Dia dah mula nak kering, saya masukkan semua rempah. Kita masak dia hingga dia pekat. Dia hilang airnya lah. Hingga dia kering betul. Lepas tu masih ada jus dia. Tunggulah. So, kita tunggu sampai jus dia kita masukkan lagi sulah sikit untuk bagi dia spicy lagi. Cik Zainal Arifin kata, kalau orang Johor dulu panggil epok-epok, temosa dan temosa dan tepung bawang. Kalau temosa selalu intinya daging, kalau tepung bawang intinya sardin dan bawang, dan kalau epok-epok intinya keledek aru-aru. Thank you Cik Zainal Arifin for sharing. Bau ni dah sedap ya, bau rempah ya. Mila Umar kata kalau kat Singapura tepung yang bulat macam epok-epok tu dipanggil roti boyan. Tapi bulat besar dari saiz epok-epok. Roti boyan dia tak ada filling ya. Ada filling ke rasa saya? Roti boyan dia tak ada ya. Dia tak ada filling kot. Makan dengan sambal tumis. So yang ini dengan resipi Kak Zaidan ni dah boleh buat jualan ya. Siapa-siapa yang ada buat jualan saya tak sedikit berasa. Kita tunggu sekejap lagi ya hingga dia agak kentang ni empuk ya. Kentang kena potong kecil-kecil ya supaya dia cepat empuk. Kalau kasar-kasar nanti susah nak empuk pula ni. Jainal Abu Bakar, dia ada sharekan ni, epok-epok kentangnya lebih, temosa daging kena lebih dan ada pudina. Kalau kedai India ada sos hijau. Okey. Macam-macam ya. Seronok ya, kita dah cross culture macam-macam ya. Kita punya makanan itu yang buatkan Malaysia sangat amazing. Dengan penuh dengan macam-macam jenis makanan. Itulah dia. Jangan sekarang ni ialah macam-macam kan, ada makanan kat luar tu kan. So betul, jadi jadi macam macam seronok pula ya. Itu betul orang kita salah satu daripada orang yang banyak yang ramai yang obes. Dia makan sedap aja dari pagi breakfast sampai lah ke supper. Macam-macam menu yang nak dicuba ya. Sekejap lagi ya, Kak Zaidan tunggu sekejap lagi kentang kita empuk. Daging dah masak ni ya, mungkin kentang kita sikit. Okey, ada orang nak share juga ni. Harijan Nasir kata Kak Zaidah and Bella. Orang Singapura panggil epok-epok yang semi circle dan dipintal atau tekap tepinya inti kentang atau sardin. Orang KL panggil curry puff. Curry puff tu biasanya di Singapura ialah pastry yang kulitnya berlapis. Makanan baik atau from curry puff. Jadi sampai sini jadi curry puff. Jadi dia coklat lalas jadi curry puff. Betul. Makanan baik atau Bengali ada dijual di Onan Road. Onan Road. Yang warna kuning tu ya, tu sedap dia. Thank you so much. Okay. So siapa yang nakkan bahan-bahan ataupun resepi, boleh tengok di komen yang saya dah pinkan tu, komen daripada Sis Dayang Badaria. Okay, untuk resepi yang kita tengah bikin hari ni. Okay, kita rasa dulu. Untuk garamnya.
Maison Zainal. Assalamualaikum Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Baru masuk, masak apa hari ni? Kita tengah masak temosa. Thank you for your hospitality masa saya ada di sana. Temosa, sorry. Thank you for your hospitality masa saya ada di sana hari tu. Dream comes true for me. Terima kasih banyak-banyak dia datang visit. Dan mungkin ini yang tonton live sekali pada hari Isnin tu ke. Terima kasih banyak-banyak. Dah masak, kita akan masukkan semua daun sup dan daun bawang dan sedikit bawang goreng. Cik Zainal Arifin Hashim kata, roti boyan filling tu selalunya kentang yang direbus dan dibubur telur, bawang, udang kering dan daun seledri bawang. I see, bentuknya agak besar dan dimakan dengan sambal tumis. Allah, sedapnya. Sedap ya? Bunyinya sedap ya? Bunyinya terus terasa dekat tekak. Okay. Syarizan binti Muhammad Izan Kak Zaidah, kicap Kak Zaidah tu nak buka kelas PJJ tak? Kalau ada saya nak join. Buat masa ni masih tak ada Belum lagi. Belum lagi ya. Cik Zainal Arifin kata nak cuba resepi chef ni, nampak mudah, terbaik. Thank you so much Cik Zainal Arifin. Okay, rakan Instagram tak ada lagi bahan ataupun resepi untuk hari ni. Maksudnya as in sebab kita pin kan selalunya komen yang datang daripada Facebook. Sebentar saja lagi kita akan buat posting dan akan ada full resepi kita akan letak dekat caption. Okay, banyak-banyak bersabar ya. Dah semua buat harum dah bau ni Kak Zaidah. Kita letak sikit gula. Oh, saya letak sedikit gula ya, untuk bagi dia ada sikit rasa manis lah. Alright, dah siap daging kita ya, dengan bau rempahnya. Okey. Kemudian kita perlu toskan minyaknya ya. Kita toskan minyak dia sebab kita takut nanti kalau kita claim pada ataupun kalau kita buat kari pap dia nanti tu ataupun temosa ni nanti takut minyaknya terkeluar ya. Keluar. Okay. Cik Zahir Yusof, rancangan ni memang menarik sebab dapat banyak maklumat dan ilmu yang berguna, different from rancangan masak kat TV. Keep it up. Thank you so much. JK tanya temosa ni ke bentuknya apa? Okey, kejap lagi kita tengok bentuk dia macam mana, okey? Salihah Baba, assalamualaikum Puan Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Dah sihat ke? Alhamdulillah. Semoga both of you sihat selalu. Amin. Thank you so much. Kita tunggu dia hilang panas ni sekejap ya Puan. Okay, so sekarang ni kita punya PJJ punya harga ataupun promosi untuk PJJ masih on. Okay, so siapa nak boleh contact lah di nombor admin 011-1120 4733 ya. Boleh contact di nombor admin untuk dapatkan PJJ. Kita ada lebih kurang 14 PJJ, lain-lain PJJ. Kan saya. Aduh. Okay. Alright. Okay, nampak tu intinya. Kita tunggu sekejap je lagi ya. Hilangkan dia punya uap-uap ni ya, panas ni. Okay, lepas tu minyaknya kita tak ambil lah. Sedap ya ni. Salim Adi tanya, temosa tu sama dengan semosa ke? Tak, lain. Semosa lain ya. Semosa lain. Dia buat daripada kulit popiah. Hari ni kita bikin kulit temosa dan juga inti dia. Kulit popiah tu dia buat 3 segi ya. Dia full 3 segi.
Itu temosa. Itu sembosa. Hani Engkom Arkam, salam Puan Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Berapa banyak bawang goreng ditaruh please dari Australia? Thanks. Hai orang Australia. I think about 2-3 tangkai lah. 2-3 tangkai daun ya. Bawang goreng. Oh, bawang goreng. Bawang goreng dalam 2 sudu makan like that lah. 2 tablespoon like that ya. Sekejap lagi kita tunggu dia hilang wap dia ni. Hilang apa tu? Okay, ada apa-apa yang Kak Zaidah perlu jawab? Zaharia Uthman nak request dengan Chef Zaidah resepi popiah basah. Hihi. Boleh nanti kita masukkan. Kita masukkan dalam list request Assalamualaikum. First time dengar nama temosa. Apa tu? Waalaikumsalam Ashita. Ni lah dia temosa. Okay, tengok kejap lagi kejadiannya. Itulah temosa dia. Setengah jam begini ya, tapi boleh lah. Dia elok lah setengah jam dia naik cantik lah Kak Zaidah. Dia rehat lah dia punya getah pada tepung dia tu tidak menaik. Kalau dia tak rehat, tak cukup rehat, perempuan torak dia tarik, ya. Wani Izan tanya, temosa ni boleh buat frozen tak? Boleh. Siapa untuk nak buat untuk niaga, boleh sangat. Ya. Tapi make sure kalau nak freeze tu, kalau boleh jangan dimasak dululah. Terus kita dah siap, terus kita freezekan. Dan bila nak pakai baru kita keluarkan. Okay? Okay, perempuan tak perlu cana nipis sangat ya. Tapi kalau cana nipis dia tak sedap pula. Cik Zainal Arifin Hashim, selalunya temosa bentuknya bulat kerana intinya 100% daging. Tapi kalau dah campur dengan kentang boleh dibuat besar sikit dan bentuknya separuh bulat. Thank you so much Cik Zainal Arifin. Ani tu Kijang tanya 5 spices tu apa jenis? Mungkin boleh bagi pencerahan. Apa ada ya? Dia ada jual yang dia tulis tu 5 jenis. 5 jenis ya. 5 tak cakap 5 sekawan, dia cakap 5 jenis. Nampak Kak Zaidah buat macam tengok easy peasy aja. Easy logi. Easy logi. Lina Nordin, Kak Zaidah kalau tak taruh tu shortening boleh tak? Thank you for sharing Kak Zaidah and Bella. Ramai yang tak letak shortening ya. Tapi boleh lah. So boleh. Dengan resepi Kak Zaidah ni boleh. Kalau you letak shortening, dia punya rangup crispy dia tu agak lain sikit. Mungkin ni yang kat rumah bahan lain semua dah ada except shortening kan. Kalau tak ada tu mungkin boleh lah buat lah. Kalau lepas ni, kalau you boleh dapatkan shortening, itu lebih baik. Kadang-kadang kan kita buat kuih kan ada shortening kat rumah ya. Saya letak sikit air ya, tu bagi dia melekat. Dayang Badaria tanya Chef Zaidah, macam mana cara nak susun untuk frozen curry puff? Thank you. Susun? Susun je lah, you tengok je lah when you're frozen tu. Okay, ataupun you pergi kat frozen, tempat jual frozen tu, you check, you tengok. Okay, mungkin pencerahan sebab takut bila dah siap ni, kalau terus susun mungkin takut dia melekat agaknya. So, macam mana tu? Kita clean dia. Fancy. Kak Zaidah pun dah lama tak mengelim ni. Lama sangat ya. Jadi ada yang ada yang cantik, ada yang tak ni. Ya, lama sangat saya tak mengelim. Itu dia. Okey. Okey, kita akan letak kat sini dulu sebelum kita panas lagi ni. Kalau perempuan buat kat rumah jangan buat macam ni ya. Dia mudah basi kalau macam ni. Ya, dia mudah basi sebab dia letak air dulu sikit di bahagian ujung supaya dia bila kita press dia nanti dia melekat ya. Okay, peringatan again, kena pastikan intinya sejuk kalau untuk dia tahan lama Kalau kita nak terus makan tak apa, perempuan boleh terus buat. Tapi kalau nak berniaga ke apa, make sure dah inti dia sejuk ya. Kalau tidak nanti dia
beruap kat dalam. Okay, make sure that dia melekat betul before kita claim dia ya. Kita panggil ni claim. Ya. Okay, dari sini tarik. Saya dah lama sangat tak mengelem ni. Mengimpor-ngimpor ya. Ini pasal apa tahu? Kata orang tu, ni yang tak biasa buat. Kalau yang dah selalu buat hari-hari tu, wah, sekejap aja satu biji ini dah clean. Okay. Right. Sementara tu Kak Zara akan panaskan minyak. Bila menggoreng dia, perempuan tak perlu minyak jangan besar ya. Api jangan kuat. Dia kena api kecil je goreng dia ni. Ada apa-apa yang nak dijawab kan? Okay. Fokus ni tengok Kak Zaidah claim tu. Saya pun tengah tengok. Maklum anak muda apa tak biasa masih lagi Mau beli karipat yang tangkuk tu selalu alat dia tu, alat penangkuk dia tu tak kuasa nak mengelim-gelim lagi ya. Salam, cetak tu berapa cm ya ukurannya? Cerut dapur Jatun tanya. Tolong Nadia, tolong ukur ni berapa cm? Saya boleh tolong tengokkan. Sekejap ya, kita ada ruler. Sekejap. Terpulanglah kalau you nak buat kecil-kecil comel buat. Kak Zara ni buat yang sedang-sedang ni. Berapa cm? 3 inci bersamaan dengan lebih kurang 8 cm. 8 cm 3 inci 3 inci diameter. Lama sangat Kak Zara tak mengelim. Memang terlalu lama ya. Saya letak sedikit tepung di bahagian bawah loyang ya. Perempuan jangan nipis sangat dia kulit dia. Dia kalau nipis dia tak sedap. Saya ni yang sebenarnya lebih daging dari kentang ya. Can you see? Kentang dia sikit je. Salina Sabtu tanya, dough tu boleh guna untuk buat kulit roti boyan atau epok-epok? Epok-epok boleh, roti boyan lain. Ya, epok-epok boleh. Okay Bel, boleh fokus dekat sikit lagi Bel. Mungkin ada yang nak tengok macam mana kita clean. Boleh. Saya sebenarnya pun dah berzaman juga tak mengelim ni. Sebab sekarang asyik beli je tak buat. Kalau dulu kita buat ya, masa anak kecil-kecil, anak dah besar-besar ni kita beli je lah. Adunan kena lembut ya, baru you boleh claim. Kalau adunan keras, you tak boleh claim. Itu yang kadang-kadang you nampak orang buat karipat begitu gentil dia punya claim tu ya. Sebab dia keras, dia tak boleh ditarik daripada bawah. Okay, kita buat sikit lagi sementara kita tengah tunggu minyak. Ada apa-apa lagi yang kita sengit-sengit kamera Okay. Senyap je semua macam concentrate je. Okey, Ina Haji Ahmad kata saya cukup fail kalau buat kalau bab nak claim tekan guna garpu je. Settle. Kan pakai garpu settle ya. Yes, ikut je lah ya. You rasa nak pakai garpu ke, tak nak claim pun boleh. Mana-mana ya, boleh. Saya rasa ada jual di supermarket frozen termosa ni, Wan Ana kata. Mungkin lah ya. Banyak ada jual. Cuma kalau inti daging macam ni, rasanya ni special order ni kalau yang daging macam ni. Ya. Jarang kita dapat jual yang daging semua macam ni. Dia kebanyakan intinya kari.
Ya, rasa kari. Yang ini tak ya, yang ini tak ada rasa kari. Ni rasa rempah lain ya. Okay. Okay. Make sure that you tapis ya inti dia. Kalau tidak nanti minyaknya ni ganggu nanti waktu kita nak clean dia. Dia akan keluar nanti celah-celah ni ya. Okay. Sekejap lagi kita boleh goreng lah. Okay. Saya clean lagi. Saya sendiri tengok saya lebih clean ni macam teruk ni ha. Dah lama ya tak buat. Inilah bila dah lama tak buat, skillnya tu dah tak ada, hilang sikit-sikit hilang skillnya ya. Jadi moral of the story memang kena selalu. Jadi kata orang tu practice makes perfect lah ya. Tidak dia jadi tapi dia tak cantik. Okey, minyaknya dah panas, saya kecilkan api. Dia tak boleh goreng dalam minyak yang panas ya. Saya dah kecilkan api, kemudian kita akan biarkan dia dalam ni. Baru nanti kulit ni rangup. Kalau perempuan goreng dengan paksa, dengan laju, kulit dia nanti tak boleh rangup ya. Okey, kita buat lagi sikit. Tak apa-apa, soalan tak ada. Tengah fokus. Cik Zainal Arifah Hashim, cara chef buat temosa tu memang nampak pure Johorian. Bentuk tu exactly temosa. Lainnya resipi yang nak buat 3 segi pun nak buat half moon tu pun boleh juga. Ya, yang separuh bulat tu. Cuma kalau temosa ni dia macam gini. Puteri Umairah, untuk di frozen boleh juga digoreng separuh masak, biarkan sejuk belum disimpan di freezer. Okay, now untuk frozen, sebab saya pernah baca ya dan saya pernah tanya, seeloknya jangan buat half cook. Ya, jangan half cook. You sesuatu makanan, you tak, kalau boleh elak dari kita memasak dia selama lebih dari sekali. Okay, so sama ada kalau you buat dia mantah betul, ada yang melekah ni ya, yang mantah betul, ataupun you buat dia masak betul. Antara macam tu. Dia terbuka satu. Ya. Okey, kita concentrate lagi tadi tu. Frozen tu kat tadi. Ya, untuk frozen, kalau boleh jangan dibuat half cook, lepas tu you bekukan. Ya. Sebab kalau you buat proses macam tu, maksudnya kita akan bakar ataupun kita akan goreng dia lagi sekali untuk bagi dia masak. Itu dah proses 2 kali. Seeloknya biarkan dia mantah macam ni, ataupun you goreng siap-siap masak betul. Tinggal dia panaskan aja dekat microwave. Tu saya bacalah ya. Taklah pakar sangat dalam bidang ni, tapi kalau ikutkan betul memang betul pun ya. Kita tak digalakkan makan masakan yang kita kena masak 2 kali. Cik Zahir Yusof kata yes. Perangat ni tak bagus ya. Encik Zahir Yusof kata yes, inilah temosa yang dimaksudkan, exactly look like what my mother did. Claim dia tu yang mahal tu, very nicely done. Saya ni veteran ya. Tak, kalau saya pilih tak tahu apa jadi. Macam ni lah lama ya. Okey, Kak Zara dah besarkan sikit api. Nampak tu cantik ya, Bel. Dia tidak kulitnya tidak meletup-letup. Nampak? Ya. Kulitnya tak ada meletup-letup ya. Kecil cantik. Okey. Apa lagi tu? Banyak juga ni komen. Sebentar ya. Ratna binti Ali kata kat Singapura ni roti boyan. Roti boyan dia tak diintikan. Roti boyan dia just plain like that. Dia makan dengan sambal tumis, betul tak? Kalau tak silap saya lah, saya pun dulu ramai juga ya kawan-kawan saya yang pandai buat roti boyan ni, memang sedap pun.
Makan dengan sambal tumis. Okay. Chef, dah goreng hantar sikit kat Singapura boleh? Selera tengok. Takutnya sampai dah. Takutnya nanti kalau dah sampai nanti Karan tengah je tengok. Tu pun bahaya juga tu. Zaharia Osman, lama tak mengelim kata Chef Zaida, tapi cantik klaimnya. Kalau saya klaim inti muntah keluar kot. Kan sama lah, kita tak tahu apa klaim jadi kalau kita klaim. Rosini Haji Syari, saya guna tin sardin saiz kecil yang dah kosong yang telah dibersihkan je. Macam mana tu? Acuan dia. Fatimah Muhammad tanya, kalau daging tukar ayam boleh kan? Boleh. Minced chicken pun boleh ya. Ada orang makan beef ya. So boleh tukar minced chicken. Enza kata, Assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Cantiknya kejadian termosa ni, teringatlah pula arwah mak saya buat sapera bulat-bulat gini. Sapera Sapra intinya kelapa, sedapnya, nyam. Jangan lupa dulu saya ada minta ajar buat samosa. Thank you very much. InsyaAllah. Memang dah ada kat dalam list. Harapnya doakanlah Kak Zaidah terbukanya hati. Kadang-kadang ni kombo ni. Saya cakap semalam saya nak ajar minggu depan. Ya, tapi macam terasa pula tekak dah lama tak makan samosa. Okay. Encik Sana Arifin Hashim, cara menggoreng pun ada tekniknya. Pakai api yang kecil atau panaskan minyak dulu, kemudian alihkan kuali dan masukkan kari pap tu, atau masukkan karpau sambil kecilkan api. Karpau tu apa ya? Tujuannya supaya kulit kari pap nanti tak meletup-letup. Kalau mak saya dulu panggil kari pap katak puru. Uhui. Katak puru. Kulit dia macam katak puru. Itu api kuat ya. Kalau yang macam meletup-letup tu api dia kuat. Minyak dia panas sangat. Ya. Kita kena, kalau kari pap macam ni, apinya kena kecil sekali. Yes. Tapi minyaknya kena panas lah masa kita masuk tu ya. Lepas tu bila kita masuk tu kecilkan api. Okey. Okay. So Kak Zaidah terus masukkan ni tak tunggu lagi. Okay. Alright. Okay. Sekejap lagi saya buat lagi sikit. Okay, itu dia. Buat lagi sikit. Alright. Okay. Kita tutup. Ya, make sure that kita tekan ni rapat ya, takut dia terbuka. Dia boleh terbuka ya, sebab apa? Kita punya kulit ni lembut ya. Okay, lepas tu baru kita clean. Orang Syikinikin, Kak Zaidah lepas ni bolehlah ajarkan buat kari pap pusar pula. Buat keli-keli ni saya memang suka. Boleh ya, kari pap pusar pun dalam kita punya list. Yes. Okay, terus masuk. Kita terus masukkan kat dalam minyak. Buat sikit lagi ni, lepas tu kita ni yang dah masak. Kita tengok. There you go. Cantik kan? Dia tak ada meletup-letup. Pasal kita pandai jaga minyak dia ya. So make sure inti kita masak dulu ya. Kita dapat kejadian macam ni. Okay, ada apa-apa lagi Bel yang bertanya? Okay. Sekarang ni rasanya macam ramai tengah fokus ni Ya? Fokus sungguh? Dengan Kak Zaidah fokus lah. I tak angkat pun muka tengok skrin ya. Encik saya Yusof tekan dengan garfu, a good idea sebab saya tak pandai buat
Tak apa Cik Zahir, tekan dengan garpu dah jadi lain ya Cik Zahir. Pernah cuba dulu, agaknya tak jadi, agaknya tekan terus, alamak terputus. Tekan dengan garpu dia tak cantik sangat. Kalau nak makan sendiri boleh lah ya. Kalau tekan dengan garpu, dia pasal ni kulit yang saya bagi resipi ni lembut sangat ya. Kulit ni lembut ya, you tengok lembut sangat. Kalau you tekan dengan garpu, saya takut nanti dia koyak ya. Cik Zahir so kata the way you did it memang macam Johorian. Thank you so much. Nur Aniza, lama cari resepi temusa ni. Thank you Kak Zaidah and Bella tunjuk ajar resepi ni. Petang ni juga Kak nak buat. Okay, buat tau. Buat lepas tu share ya. Share dengan kita result dia. Nur Azli Naim, Puan Zaidah, kalau dibakar sikit dulu macam mana untuk dijadikan frozen? Jangan bakar sikit ni mantah-mantah macam ni. You buat satu-satu, keras baru you susun. Jangan susun dia masa dia tengah lembik ni. Dia masuk dulu dalam fridge, bagi dia keras. Dah keras baru you susun dalam bekas. Dia ada mantah tak apa. Jadi orang nak beli, dia boleh goreng sendiri. Ya. Kalau saya tak akan beli frozen food yang half cook. Saya tak akan beli yang half cook ya. Itu dah 2 kali proses masak ya. It's not good for kita punya tu. Kalau tak percaya boleh Google lah. Kalau seeloknya dia ada mantah terus. Ya, mantah terus tu maksudnya macam ni dah clean. Jangan puan turun tindih, nanti dia shape dia lari sebab dia tengah lembik. Puan susun dulu dalam loyang, masukkan dalam freezer ke ataupun dalam chiller sampai dia keras baru you susun. Baru dia jadikan frozen lah. Zuraida Zulkifli kata thanks for the recipe. You are most welcome. Hari jam nasi di Singapura tiba boyan berinti kentang lecek, telur, bawang besar, lada putih dan daun sup. Dia lain ya. Makan dengan sambal tumis ikan bilis memang sedap. Dia tak ada daging macam gini, roti boyan ya. Dia telur betul-betul. Dia lipat 4 segi roti boyan ni. Dia macam roti canai tapi dia tebal. Saya pun dah lupa dah lama ya. Ida Sari kata Bella tolong kita tahu Kak Zaidah ajar buat pie tea. Wih, sedapnya. Kuah kacang Kak Zaidah dah ajar dah hari tu. Boleh makan dengan pie tea tu. Kan sedap. Pie tea. Pie tea nak kena cari tu lah. Kak Zaidah dah tak ada, dia punya acu dia. Okay, kita tengok dia punya. Encik Zahir so kata thank you Bella kerana zoom in buat claim tu. You are most welcome. Okay, zoom in kita goreng pula ni. Goreng second batch. Ni dah cantik ya. Api kecil dah panas, lepas tu kecilkan apinya. Salina aku tanya Kak Zaidah, sapu apa keliling doh tu, air atau minyak? Air. Kalau minyak it won't stick. Ya, dia akan tertanggal nanti ya, dia letakkan air sebab tepung kalau dengan air kan dia melekat ya. Okey. Dia nak siap dah kita punya temusa. Suri hati tu kijam terpegun tengok Kak Zaidah claim cantik claimnya. Mesti bila makan power gila. Mengimpor juga ni lah. Saya tak kenal sebenarnya apa yang saya claim ni. Ya, tak berapa menjadi sangat pada saya ya. So saya dah lama tak claim, jadi lain sikit dah rupanya tu. Dia kalau yang biasa buat tu cantik ya. Mengimpor juga ni claimnya. There you go. Okay. Yang penting dia tidak berbiji-biji. Ya. Kulitnya tak biji-biji. Dia kalau yang berbiji tu tak cantik ya. Jadi kan cantik tu. Ya, bersih. Saya pun belajar mengelim dengan mak. Jenuh jugalah nak faham masa tu. Tapi sekarang ada pandai. Dah pandai claim. Alhamdulillah. Yang penting dah pandai. Zana Arifin Hashim kata selalunya corak yang ditekan pakai garfu tu berbentuk 4 segi dan berinti sayur seperti inti popia. Dipanggil epok-epok sayur. I see. Thank you so much. Ya, Cik Zainal ni kita banyak info kita dapat dari dia. Satu adunan boleh dapat berapa keping? Banyak juga ni. 2, 4, 6, 8, 9. Saya rasa dalam 20 boleh dapat kot dia. Tapi ni besar ni. Ni kan lipat makan puas. Bukan lipat pula. Temusa makan puas ni ya. Temusa makan puas. Pemakan ni.
Okey. Kak Zaida pun dah ni saya tak payah habiskan lah ya. So kita boleh letak dalam tu, dan the rest sama aja proses dia. Okey, so banyak lagi ya, saya tak habiskan lah ya. So Is Yusuf kata tunggu sekejap Chef Ambella. Lagi 1 jam saya sampai nak rasa temusa. Jadi tak payah hantar ke Singapura. Oh ya ke? Are you on your way here? Boleh jemput. Kami di sini kan. Bolehlah rasa temusa hasil daripada Kak Zaidah ni Ida Sami tanya Kak Zaidah dah buat bubur Ashura ke? dapat. Dah buat. Saya tak buat bubur Ashura. Okey, kita dah siap ni kita nak susun. Farida, Abah tanya baru masuk ni shortening ni apa ya? Boleh tunjukkan tak Bel? Shortening you boleh beli dekat supermarket biasa pun ada ya. Dia adalah lemak sayur. Lemak sayur. Shortening is lemak sayur. Oh ya Allah, sedapnya. Nur Ashikin Hashim kata klaim ada 2, 1 tali, 1 sabut. Macam-macam klaim je lah. Ikut yang kepandaian masing-masing ya. Ada orang dia pandai klaim macam ni rupa ya. Ada yang pandai klaim sampai cantik ya. Saya ni kurang sikit lah sebab saya tak amalkan benda ni. Okey, saya repeat balik resepi untuk hari ni. Resepi temusa untuk nak buat dough dia adalah ni dia dah siap. There you go. So fancy. Cantiknya. 500 gram gandum, 1 sudu makan margarine, 1 sudu makan shortening, 1 sudu teh garam, 150 gram minyak masak, 180 gram air. Okey, ini untuk dia punya dough ya. Dan dough ataupun kulit. Dan inti daging kisar ramli 1 paket, 2 biji kentang didadu, 2 ulas bawang besar didadu, 2 bawang putih dicincang ya, daun sup dan juga daun bawang, 1 sudu makan rempah 5 rempah, 1 sudu teh jintan dan juga 1 sudu teh jintan halus dan juga jintan kasar. 1 sudu jintan halus dan 1 sudu jintan kasar. Okey. Sudu yang kita pakai sudu teh untuk jintan halus dan kasar ni. Okey. Alright, kita buat balik tengok Kak Zaidah buat lagi Dia tak cukup. Lebih kurang 20 pieces ya kita dapat daripada bancuhan ni. Ya. Lebih kurang lah ya. Kalau you buat tebal dapat kurang sikit. Dia jangan nipis sangat ya. Dia nipis dia tak sedap. Dan tebal pun nak tu tebal lah ni, macam tebal lah. Tebal. Okey dah. Tadi sementara tu Bel baca tadi itu yang saya sambung buat. Takut pula ada yang menginggah nanti tak cukup ya. Saya terpaksa habiskan. Siti Mai tanya 2 biji kentang saja. Ya saya. Cukup dia kalau betul temusa daging dia banyak daging. Ya, tapi kalau kita daging saja tak sedap pula nak makan ya. So kita add a little bit of kentang lah ya. Okey. Dah, kita dah siap ya. Alhamdulillah. Kak Zaidah, minyak untuk dough perlu dipanaskan dulu tak? Tadi saya panaskan semua ya, minyak dan margarine dan apa tadi tu? Shortening ya. Saya panaskan dulu. So bila panaskan dan kita tuang terus di tepung dalam keadaan panas. Panas ya. Panas tu tuang kat tepung. Okey, ada lagi. Sama alhamdulillah dah siap. Kenyang Bel. Belum lagi. Belum kenyang lagi, belum rasa lagi. Kami kena buat sendiri nak juga jadi assistant Kak Zaidah. Thanks for your recipe Kak Zaidah. Okey, siapa yang berkesempatan ataupun ada waktu
waktu yang free, bolehlah datang ke studio kita. Okay, every time live untuk tonton pun boleh. Okay, jemput datang ke studio kita. Kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan. Maybe apa yang saya buat ni, perempuan boleh datang boleh rasa. Kalau ada lagi lah saya bagi rasa ni. Ya. Okay, ada lagi apa-apa Bel? Jemaah yang Abdullah tanya, Assalamualaikum Kak Zaidah, di mana nak dapatkan resepi ni? Di mana? Okay, boleh dapatkan kejap lagi. Nanti kita akan buat posting dan kita akan letak bahan-bahan untuk resepi hari ini di caption posting tu. Okay? JK kata Bella mirip. Mirip apa tu? Okay? Dah habis yang sebelah ni. Alright, so Anissa Akasa tanya, kalau tak ada shortening boleh ke? Boleh. Dah habis ni Bel sebelah ni. Sebelah dah habis kan? Okay. Instagram ya? Okay. Kalau tak ada shortening pun boleh juga. Cuma if you ada shortening, dia punya crispy, dia punya lembut agak lain sikit dia. Daripada kalau dia pakai margarine semua. Alright. Kalau perempuan nampak banyak, perempuan boleh pakai yang tu, sheeter tu ya. Dough sheeter. Dough sheeter tu ya. Terang sikit ya di Instagram. Okey, dah. Ada lagi yang perlu saya jawab? Sambil-sambil rosemary sweet saya memang suka temosa ni termasuk temosa diraja yang inti ikan letak sepotong telur rebus. Sedapnya. Itu orang utara ya, Pantai Timur. Dia kadang-kadang dia letak telur ya. I see. Kalau dalam inti daging you nak letak telur ni pun boleh, tapi bukan telur seketul. Masukkan dalam adunan tadi yang you dah tumis daging ni, pecahkan telur sikit, tuangkan. Pun boleh juga. Razia Hassan kata saya tengah buat epok-epok ni, buat jualan kecil-kecilan, inti kentang dan sardin. Alhamdulillah. Okey, jadi kalau ni dah ada resepi ni ya Razia, mungkin boleh tambah to your menu. Rohani Ahmad macam buat roti boyan. Rupa dia macam roti boyan tapi bukannya, yang ini adalah temosa. Okey, dah ada lagi? Dah selesai. Tengah tunggu lagi ada ni on the way ni. Okey. Ya, kita boleh. Right, kita punya. Saya sambil-sambil tu saya nak siapkan sikit ni. Okey. Alright. Tengah fokus. Dia show off nak ni claim. Dah lama tak claim kan. Bagi Chan claim ni suka pula. Cik Nur Tehma nak tanya, selain goreng boleh tak bakar temosa di Puan Zaidah? Kita tak bakar lah temosa kita goreng. Ya? Bakar tu lain ya. Bakar tu kita buat puff pastry baru bakar. Okey, so ni dah selesai kita punya resepi untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so hari ni adalah hari ni adalah resepi yang kita yang ke-97. InsyaAllah minggu depan kita akan celebrate resepi yang ke-100 pada hari Rabu. Okey, nanti kita akan announcekan jika ada program yang special untuk you all. Okey. Sebelum tu JK tanya, sorry terpress before complete my sentence. Mirip Nadia Nisa dengan lesung pipit. Oh ya ke? It's okay JK, thank you so much. Okay, Zaitun kata kulitnya rangup sampai petang ke? Boleh cubalah ya, cuba dulu. Kan saya cakap rangup ke, ada kata tak berapa rangup ya. So cuba dulu. Ya. Okey, Asha Hussein. Okey, sebelum kita tutup dengan Zaidah, soalan lah. Puan Zaidah ajar cara nak goreng. Saya goreng tak pernah cantik. Macam mana tadi Kak Zaidah buat? Oh, goreng? Saya dah tutup api. Kita besarkan api, bagi minyak ni panas, lepas tu kecilkan terus. Bukan sepanjang-panjangnya panas kecil. lah. Masa ni masukkan tu api kena betul-betul kecil. Paling kecil apinya. Ya. Dia tak boleh api panas goreng kari pap ni. Bila goreng temosa ni ya, bila dia goreng api panas, kulit dia meletup-letup nanti. Apinya kena betul-betul kecil. Api dia sendu sikit lah. Sepanjang untuk nak masak dia. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. So jadi Kak Zaidah nak tunjukkan macam mana nak goreng ni. Okey, tengok ya. Last. Sebelum kita end live kita, sebab Kak Zaidah nak teruskan ni, ada lagi nak untuk nak habiskan. Okay, saya masukkan terus ya. Minyak kita pun dah panas tadi. Okey, saya masukkan. Tapi apinya terus kena kecilkan waktu masuk. Kita tak mau tengok dia meletup-letup gitu.
Okay. Ya. Alright. So jadi harapnya dapat beri pencerahan ya Dia kepada berendam viewer yang minyak tanya macam tu. tadi. Saya nak suggest Kak Izzada boleh kongsi resepi untuk sos epok-epok sayur. Sos. Sos ni macam mana tu? Dia sos lada lah. Okay. InsyaAllah nanti kita akan. Cik saya Yusof, saya nampak termosa tu melambai-lambai, suruh saya rasa. Nak dapat ke? Marilah. Api kecil tak makan minyak ke? Syah Hussein. Dia kalau nak makan minyak ni, dia kadang-kadang dia tengok pada adunan tepung you. Ya, kalau tepung you adunan dia salah, tu yang dia berminyak ya. Dia Dia betul-betul tengok kita salty punya bel fokus bel kita punya tak minyak lah. Tak ada. Nampak? Dia tak makan minyak pun. Kalau dia makan minyak, dekat sini dah meleleh-leleh dah minyaknya. Tak ada ya. Can you see very clean, very bersih. Alhamdulillah. Minyak, so you tak perlu takut lah. Alhamdulillah. Okay, so kita dah selesai untuk resepi kita hari ini. Kak saya dah sibuk lagi nak mengelim tu. Tak tahulah bila nak habis ni. Okay. Boleh habiskan. Boleh habiskan. Tak apa, Kak saya dah sambil mengelim lah. Ya, alright. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Ya, pada hari Isnin ya. Waktu yang sama 12.30 tengah hari dengan resepi dan menu yang lain ya. Okay. Alright, so berjumpa lagi minggu hadapan. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki. Doakan Kak Zada sihat. InsyaAllah kita akan kongsi lagi resepi yang best-best lagi. Nak sampai 100 resepi tu minggu depan. Minggu 100 resepi minggu hadapan. Dia dah 100 ya. Nombor 100 dah resepi saya bagi ya. Lain-lain resepi dia lah ya. Terima kasih banyak-banyak. Okay viewers, take care. Jaga kesihatan. Kita pun mengingatkan diri sendiri ni juga. Jerebu ni kan. Dah jerebu kuat ni ya. So banyaklah spend time dengan family di rumah. Sebabkan cuaca tak berapa baik di luar. Okay. Alright. Ni apa ni? Termosa ni ya. Buat siap-siap masuk dalam freezer, simpan. Jadi kalau tak boleh keluar tu boleh makan kat dalam rumah je. Yes. Okay. Alright. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okay. Assalamualaikum. Bye. Bye.